Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Sambungan kita ayat yang keempat dari surah Ibrahim, ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul pun melainkan diutuskan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Fa yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat, yakni tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya supaya keluarkanlah, agar keluarkanlah kaummu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkan kepada mereka akan hari-hari Allah. Maksud hari-hari Allah ialah peristiwa yang pernah berlaku kepada kaum yang terdahulu, serta nikmat dan siksaan yang dialami oleh mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar, lagi banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah kamu akan nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu ketika dia menyelamatkan kamu daripada pengikut Fir'aun, yang mana mereka telah menyiksa kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Mereka telah menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan pada yang demikian itu merupakan suatu bala, yakni cobaan yang besar daripada Tuhan kamu. Dalam ayat yang keempat, ayat itu dimulakan dengan nafi. Nafi maknanya ada nafi dan ada isbat. Penafian, apabila suatu jumlah dalam bahasa Arab dimulakan dengan nafi, kemudian adanya adatul istisna, contohnya illa ataupun ghairu ataupun siwa ataupun ma'ala, maka jumlah itu lebih kuat berbanding dengan jumlah yang ada istisna, pengecualian tanpa didahului dengan penafian. Kalau kita berkata contohnya, hadarat tullabu, telah hadirlah pelajar-pelajar kecuali Zaidun, kecuali Zaid. Mana Zaid seorang, saya tidak hadir. Tetapi kalau kita menyatakan tidaklah yang hadir kecuali Zaid, didahulukan dengan nafi, ma hadarat tullab, tidaklah hadir pelajar-pelajar kecuali illa Zaidun. Apabila diletakkan nafi, maka jumlah itu sebenarnya dari segi takkidnya kekuatannya lebih kuat. Di sini Allah Ta'ala memulakan dengan nafi, tidaklah diutuskan rasul-rasul melainkan pasti diutuskan ia dengan bahasa kaumnya. Bahasa di sini lisan. Lisan merujuk kepada bahasa, walaupun lisan itu asalnya maknanya lidah, kerana manusia bercakap dengan bahasa yang keluar daripada lidah mereka. Biasa kalau dalam pengajian di universiti, fakulti bahasa dikenali dengan kulliyatul lughah, sama ada lughah Arabiah atau lughah yang lain. Ada sesengah jamiah universiti seperti yang saya tahu di Maghribi, dia menggunakan kalimah kulliyah al-alsun. Al-alsun jamak daripada al-lisan, merujuk kepada kuliah bahasa. Jamak daripada al-lisan, dia boleh guna al-alsinah ataupun al-alsun, merujuk kepada bahasa. Sebab dalam Quran bahasa digunakan dengan lisan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisan. Ataupun dalam ayat innal ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyyun, mereka telah menuduh bahawa kamu ya Muhammad mempelajari bahawa Quran itu daripada orang ajam, padahal Quran itu wa hadza bilisanun arabiyyun mubin, Quran itu adalah dengan bahasa Arab yang terang. Kalimah bahasa di sini Allah Ta'ala datangkan dengan lisan. Kita melihat juga dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dia menciptakan langit dan bumi, dan dia menjadikan berbeza, berlainannya bahasa-bahasa kamu dan juga warna kulit kamu. Tidak ada dalam Quran perkataan bahasa datang dengan kalimah lughah seperti yang diguna pakai sekarang ini. Perkataan bahasa dalam bahasa Arab maknanya al-lughah, language maknanya al-lughah, lughatul arabiyyah. Tapi perkataan lughah itu sendiri, kalimah lughah tidak wujud dalam Quran, kecuali dia mari dengan kalimah lisan. Bi alsinatikum mana bilughatikum.
Allah Ta'ala menjadikan bahasa yang kamu gunakan wahai manusia berbeza antara satu sama lain. Jadi setiap kaum diutuskan Nabi atau Rasul kepada mereka dengan bahasa kaumnya, atas tujuan liyubayyina lahum, supaya Rasul itu dapat menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang lebih difahami oleh mereka. Al-Quran dalam bahasa Arab kerana Nabi SAW daripada keturunan Arab dan masyarakat sekeliling adalah masyarakat Arab. Seandainya Al-Quran tidak berbahasa Arab dengan bahasa lain, maka sudah tentu orang Arab tidak boleh memahaminya. Lalu mereka meminta supaya diberi penjelasan yang lebih lanjut. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Dan kalaulah kami jadikan Quran itu dengan bahasa ajam, bahasa selain daripada bahasa Arab, lalu mereka berkata, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? A'jamiyun wa arabi, adakah ia berbahasa ajam atau berbahasa Arab? Maka jawapannya dia berbahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, di awal surah Az-Zukhruf. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu dapat memikirkannya. Di awal surah Yusuf pernah kita baca tafsirannya, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad dengan bahasa Arab. Oleh kerana Nabi SAW dari kalangan bangsa Arab, maka Quran dalam bahasa Arab. Tetapi bukan bermakna dakwah Nabi SAW Quran untuk orang Arab sahaja, tetapi untuk semua manusia. Baik, kita melihat dalam ayat ini, tidaklah diutuskan seorang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Adapun keistimewaan Nabi kita, walaupun diutuskan ia dengan bahasa Arab, dengan daripada bangsa Arab yang berbahasa Arab, tetapi tidak untuk bangsa Arab sahaja. Berdasarkan riwayat dalam hadis yang sahih, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli minal anbiya, diberi kepada aku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birrabbi masirata syahrin, aku diberi kemenangan dengan rasa gerum dalam hati musuh walaupun perjalanan sejauh sebulan. Musuh mendengar nama Nabi SAW jauh lagi. Apabila mereka mendengar tentera-tentera Muhammad akan datang ke negara mereka, timbul rasa gerum, takut. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid, mana boleh solat di mana-mana, dan suci. Suci maknanya boleh dijadikan tanah itu sebagai alat untuk bertayamum bagi orang yang tidak boleh berwuduk, sama ada dia sakit ataupun tak ada air. Yang ketiga apa dia? Uhillat liyal ghanaim lam tuhillu li ahadin min qabli, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi zaman dulu, kalau perang dengan musuh dia, apabila musuh kan, harta rampasan perang itu akan dilonggokkan satu tempat, turun api daripada langit memakan. Tetapi untuk kita, apa-apa peperangan, harta rampasan perang boleh menjadi harta milik umat Islam, yang disebut harta al-ghanimah ataupun al-anfal. Dan yang keempat, Nabi sebut setiap nabi, kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi ammah ataupun kafah. Setiap nabi diutuskan kepada kaumnya secara khusus. Secara khusus makna dengan bahasa kaumnya, tetapi aku diutuskan kepada manusia seluruhnya, juga dengan bahasa Arab yang akhirnya boleh difahami oleh orang lain, kerana Allah Ta'ala menjadikan bahasa Arab walaupun bahasa yang unik tetapi mudah. Berapa ramai kita tengok di dunia orang-orang yang bukan Arab boleh hafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sesungguhnya telah kami mudahkan Quran itu sebagai peringatan, adakah masih ada yang sudi mengambil peringatan daripada Quran? Sebab mudah. Dan akhir sekali disebut dalam hadis itu ialah apa dia disebut? Ya, syafaat.
diberikan kepada aku syafaat untuk aku mensyafaatkan orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan dari kalangan umatku. Salah satu yang disebut dalam hadis itu bahawa dakwah Nabi tidak hanya khusus untuk bangsa Arab sahaja, tapi untuk semua. Cuma perutusan baginda melalui bahasa Arab. Jadi kita tak boleh kata apa, sebab Allah Ta'ala yang pilih begitu. Kita kata kenapa Nabi akhir zaman tidak daripada Nabi yang bangsa lain, bahasa Melayu ke, tapi Allah Ta'ala yang memilih begitu dengan kehendaknya. Walaupun sebelum itu dia telah memilih dari kalangan Bani Israel ramai para Nabi. Tiba-tiba Nabi akhir zaman adalah di kalangan bangsa Arab. Ianya berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan bahasa kaumnya. Ayat ini menunjukkan bahawa penting belajar bahasa ini penting. Dalam kuliah lepas pernah hamba sebut bagaimana seorang sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang tugasnya sebagai katibul wahyi, menulis wahyu. Nabi pernah menyuruh Zaid bin Thabit supaya belajar bahasa yang digunakan oleh bangsa Yahudi di Madinah. Orang Yahudi walaupun duduk di Madinah, tapi dia ada bahasa dia sendiri. Dia juga menggunakan bahasa Arab dan dia ada bahasa dia. Lalu Zaid bin Thabit kata, aku telah berusaha mempelajarinya, dalam masa 18 hari aku boleh menguasainya dengan baik. Bahasa boleh jadi bahasa Ibrani, bahasa yang Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan kitab Taurat. Jadi masyhur dalam kalangan ungkapan yang pernah kita dengar, ahli hikmah mengatakan, kata-kata bukan hadis, ada setengah beranggapan hadis, bukan hadis. Man alima lughata qaumin amina makrahum. Sesiapa yang mengetahui bahasa sesuatu kaum, maka amanlah dia, selamatlah dia daripada tipu daya mereka. Kita di Malaysia ni masyarakat majmuk. Sepatutnya kita mengambil peluang kalau kita ada kesempatan untuk kita menguasai bahasa lain sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga. Kalau bahasa antarabangsa, bahasa Inggeris memang satu kemestian. Bahasa Arab memang satu kemestian. Kemudian bahasa-bahasa pilihan, sama ada kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa apa sahaja yang boleh kita belajar. Sebenarnya ia termasuk dalam bab yang disebut fardu kifayah. Fardu kifayah, walaupun tidak jatuh pada hukum fardu ain. Berdasarkan apa dia, berasaskan kepada kepentingan dakwah. Sebab dalam konteks Malaysia kita melihat, apabila disebut orang Melayu, majoriti Melayu adalah Islam. Apabila disebut orang Cina, walaupun ada Islam tapi tak ramai, majoritinya bukan Islam. Maka pendekatan dakwah yang berkesan ialah kita boleh menguasai bahasa mereka. Sebab tabiat manusia, bila kita boleh tahu bahasa dia, dan dia rasa lebih dihargai apabila kita mengetahui bahasa dia. Dia memang kaedah gitu. Kalau kita pergi negara Arab, bila orang Arab tahu kita boleh bercakap bahasa Arab, kita lebih diraikan daripada orang yang tidak tahu bahasa Arab. Apabila kita boleh berbahasa Arab ataupun apa sahaja bahasa yang lain, kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang bukan bahasa kita apabila kita mengetahui bahasanya. Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran kisah Iskandar Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Bacalah sendiri di akhir surah Al-Kahfi. Zulkarnain diberi suatu kuasa yang besar, kerajaan yang besar, sehingga dia boleh menakluki 3/4 daripada dunia. Tetapi bukan semua bahasa di dunia dia tahu. Bukan semua bahasa, sehinggalah dia sampai satu tempat, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajada hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Akhirnya dia sapa dan dia jumpa dengan satu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir dia tidak faham kata-kata mereka, dia tak faham bahasa. Sebab dia bukan asas situ, dia di tempat lain. Tapi atas kepentingan dakwah memang kita kena usaha untuk belajar mana-mana bahasa. Kalau negara Arab sekitar bahagian utara benua Afrika, bahasa lebih utama bahasa Perancis. Kalau ada rakan-rakan saya yang belajar di Morocco, dia kata bahasa lebih utama digunakan di Perancis, di Morocco bahasa Perancis. Sebab negara jajahan Perancis, Algeria, Aljazair, Perancis, tidak bahasa Inggeris. Di Mesir pun ada bahasa pilihan, itu bahasa Perancis, Faransa.
Dan di negara Perancis ramai umat Islam, bahasa Arab jatuh pada bahasa kedua, bukan bahasa Inggeris. Selepas bahasa Perancis, bahasa Arab. Sebab ramai umat Islam di Perancis. Sebenarnya kepelbagaian bahasa adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Kalau ada pendapat mengatakan tak boleh ngaji bahasa lain sebab bahasa orang kafir, kita mengatakan mungkin untuk zaman sekarang hujah itu tidak boleh digunakan pakai. Mungkin boleh dipakai pada situasi tertentu. Mungkin zaman dulu kita pernah dengar, sebab ambo masa duduk kampung, kita biasa dengar orang tua sebut tak boleh ngaji sekolah orang putih. Sebab orang putih dulu kan ada sekolah, aliran sekolah Inggeris. Dulu zaman dulu kalau 3-3 SRP, tapi sebelum tu LCE. Dulu ada SPM, dulu ada MCE. Belajar SPM tapi semua dalam bahasa Inggeris. Maka orang tua kadang tak boleh ngaji sekolah orang putih, sebab bukan semualah, ada setengah yang kata sebab ngaji sekolah orang putih orang kafir, maka tak boleh belajar. Itulah pandangan mengatakan tak boleh belajar bahasa Inggeris. Kita mengatakan itu pandangan berdasarkan keadaan semasa. Ia bukanlah suatu pandangan atau kita anggap suatu fatwa yang sah untuk diguna pakai sepanjang zaman. Tak. Mungkin zaman itu, mungkin atas faktor dia bimbang kalau orang Melayu ngaji sekolah orang putih pada masa itu, mungkin ada di antara mereka yang lemah jiwa agama ataupun murtad. Tapi soal bahasa itu bukanlah masalah utama, sebab kita belajar bahasa apa-apa sahaja kalau digunakan dengan cara yang betul, lebih lagi untuk kepentingan dakwah, memang kita boleh pahala. Kalau seseorang itu belajar, dia kata nak belajar bahasa Cina untuk berdakwah kepada orang Cina, maka dia dapat pahala. Setiap usahanya hafal kalimah-kalimah dalam bahasa Mandarin, dapat pahala. Kalau seseorang itu nak belajar bahasa Inggeris atas tujuan untuk berdakwah, bukan atas kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa nombor 1 dunia, tapi untuk dakwah, maka dia dapat pahala. Kalau kita tengok dalam TV banyak program-program agama berbahasa Inggeris. Boleh jadi kita tengok dalam TV Al-Hijrah ada, Astro Oasis ada, ada seorang pendakwah daripada Amerika, Yusuf apa nama, bahasa Inggeris, tapi boleh ceramah agama dalam bahasa Inggeris. 2-3 malam lepas hamba sempat tengok buka dari TV 9, ada satu rancangan menarik, Signs of the Hereafter, petanda-petanda akhir zaman. Hereafter merujuk kepada alam akhirat. Memang sedap dengar, kata tengok muka tidak orang Pakistan ni, rasa orang Arab tapi bercakap bahasa Inggeris. Rupanya orang Arab Mesir, Syekh Al-Ala As-Sayyid Mesir yang menetap di Amerika. Jadi medium dakwah dia lebih luas. Apabila dia menggunakan bahasa Inggeris, mana-mana tempat orang yang belajar bahasa Inggeris boleh guna. Tapi kalau dia berceramah dengan bahasa dia, bahasa Arab Mesir dia, orang Arab saja boleh faham. Sebab atas untuk maslahah dakwah, apa-apa sahaja bahasa Inggeris memang kena kuasai. Amal sendiri pun kena ngaji semula, kena baiki lagi. Sebab bahasa ni kalau lama kita tinggal tak boleh. Jadi kita kena praktis semula atas tujuan untuk dakwah. Macam mana kalau kita dengar dalam ceramah Dr. Zakir Abdul Karim Naik daripada India, orang India tapi boleh fasih bercakap bahasa Inggeris walaupun bunyi slang India, tapi atas kepentingan dakwah dengan bahasa Inggeris dia banyak pahala dia boleh. Berapa ramai orang masuk Islam dengan sebab dakwah dia, tapi dia tidak guna sedikit pun bahasa India, bahasa Tamil ke bahasa Hindi ke, guna bahasa Inggeris, tidak juga bahasa Arab. Mana bahasa ini menjadi satu medium yang sangat penting untuk memahamkan. Kita membaca dalam kisah dakwah Nabi Shu'aib. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Hud. Nabi Shu'aib ada pendapat mengatakan Nabi Shu'aib bukan asal daripada kaum dia. Sebab dalam surah Asy-Syu'ara, apabila Allah Ta'ala menceritakan dakwah Nabi Shu'aib, ayat tu mari dengan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum syu'aibun. Tak ada perkataan akhuhum. Berbanding dengan kisah nabi-nabi yang lain, kadzabat qaum nuhinil mursalin, kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul, idz qala lahum akhuhum Nuhun, ketika saudara mereka Nuh. Perkataan saudara merujuk kepada Nabi Nuh ni asal daripada tempat tu, orang tu bahasa pun bahasa tu juga. Bila datang Nabi Hud, kadzabat adunil mursalin, kaum Ad telah mendustakan para rasul, idz qala lahum akhuhum Hudun, ketika berkatalah saudara mereka. Maksud saudara bukan saudara seagama, saudara dari kalangan kelompok mereka yang sebangsa dan sebahasa.
bangsa yang sama, bahasa yang sama. Tapi bila sampai kepada kisah Nabi Syuaib, boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara. Terlupa tadi, lepas ni sebut surah Hud. Tiba-tiba ayat tu mari dengan tidak disebut akhuhum. Tidak disebut akhuhum. Menjadi satu persoalan di kalangan ahli tafsir, adakah Nabi Syuaib di kalangan bangsa itu yang berbahasa itu juga ataupun tidak. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud, ada perkataan akhu. Jadi dalam surah Hud, apabila Nabi Syuaib berdakwah, ada di kalangan kaumnya berkata, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Syuaib, kami tidak faham kebanyakan apa yang kamu perkatakan. Ma nafqahu makna ma nafham, kami tak faham. Katsiran mimma taqul, banyak daripada benda kamu sebut ni kami tak faham. Timbul persoalan, adakah Nabi Syuaib tidak menggunakan kena bahasa kaum dia? Persoalan bahasa. Atas dua kemungkinan, mungkin dia faham dah, tapi sengaja buat tidak faham, ataupun boleh jadi betul-betul tak faham. Tapi kemungkinan besar mereka sudah faham, tetapi mereka mengatakan dalam bentuk istihza, wak ngani, kami tak faham lah apa dia mahu sebut. Ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tak faham apa yang kamu sebut. Ini dalam bentuk istihza. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang memang difahami oleh kaum itu. Sebab itu penting untuk kita kuasai bahasa. Sebab itu dalam konteks kita di Malaysia, kadang-kadang setengah ustaz mengajar di masjid, amba rasa tidak berapa kena. Kalau hak jenis, mungkin kita kata kita ada kawasan bandar ni, kawasan dekat bandar Kota Baru ni, kita ketara sangat. Kalau kawasan kampus, tak daripada dia mengajar, dia guna bahasa Kelantan pekat, siapa habis. Memang kampung sungguh bunyi. Kita kata tak sadar dia sudah bahasa sadar. Kemungkinan ada dalam kalangan audien pendengar yang bukan daripada orang Kelantan. Dia kata ustaz dengar cakap apa, aku tak faham. Apalah ustaz cakap ni, saya tak faham. Ini berlaku di sekolah. Kadang-kadang ada rakan-rakan saya sendiri, ustaz-ustaz yang start daripada kelas, masuk sampai habis dia kerja Kelantan. Sedangkan ada pelajar-pelajar yang bukan daripada Kelantan. Ada setengah daripada Kuala Lumpur, ada daripada Johor. Kadang-kadang dia mengadu pula pada hamba, dia kata ustaz, saya tak faham dah ustaz tu mengajar sebab dia cakap bahasa Kelantan sepenuhnya. Jadi bila kita tanya ustaz tu, oh tak boleh dah, kita duduk Kelantan, kita kerja Kelantan. Hamba kata tak boleh gitu dari segi bahasa dakwah. Apabila ada orang tak faham, kita cuba menggunakan bahasa yang boleh difahami secara general, secara umum. Saya bertanya kepada rakan-rakan saya daripada Indonesia masa belajar di Madinah. Dia kata di Indonesia ada lebih daripada 100 bahasa. Sebenarnya di Indonesia lebih daripada 100 bahasa. Kalau pergi kepada pulau-pulau, ada bahasa-bahasa yang kalau digunakan oleh mereka, orang Jakarta tak faham. Bahasa Jawa tu bahasa Jawa lah. Dia kata banyak bahasa. Bila aku tanya, ada anak murid daripada Kuching, Sarawak. Dia cerita rumah tok dia ada satu kampung jauh dekat dengan Miri, dia ada di Kuching. Dia kata kalau dia daripada Kuching pergi ke kawasan Miri, dekat Miri, dekat Sibu jauh, kita ada di Kuching, dia kata tak faham bahasa sana. Pada sama-sama di Sarawak, dia kata. Sebab luar kan, negeri Sarawak tu luar, bahasa. Jadi bahasa itu sebab tu kita pernah dengar orang kata bahasa jiwa bangsa. Kalau marah-marah kata bahasa tak erti bahasa tu. Nak marah dia tu. Tak erti bahasa tu maknanya tak faham bahasa, tak erti bahasa. Itu dalam bahasa nak marah. Baik. Kita menggunakan bahasa yang dapat difahami secara bersama. Secara bersama. Baik, itu bab bahasa. Pengajaran yang kita boleh ambil di sini ialah apabila kita mendengar bahasa yang berlainan, bahasa itu sebenarnya adalah tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala jadikan untuk manusia faham begitu. Baik, di sini Dr. Wahbah Zuhairi memetik penjelasan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir atau dikenali dengan Mafatihul Ghaib. Berhubung dengan bab bahasa, wa irsalu jami'ur rusul bilughati qaumihim, diutuskan semua rasul-rasul dengan bahasa kaum mereka, yaqtadi taqaddum husulil lughat ala irsalir rusul, membawa kepada makna terhasilnya bahasa itu didahului ia, maknanya wujudnya bahasa itu sebelum diutuskan rasul. Bukan rasul tu mari ajar bahasa. Rasul bukanlah guru yang mengajar bahasa, tak.
Dia bukan mengajar bahasa, tetapi dia datang dalam keadaan bahasa tu sudah diguna pakai oleh kaum itu. Wa huwa yadullu ala anna al-lughat hasilatun bil istilah. Ini menunjukkan bahawasanya bahasa itu terhasil dengan istilah yang diguna pakai. Kalau kita belajar bahasa Melayu, susur galur, orang-orang yang belajar bahasa fakulti bahasa di universiti, fakulti dia panggil fakulti linguistik. Linguistik, lingua. Kalau dulu masa zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu dikenali sebagai lingua franca, betul ke tak? Apa dia benda lingua franca apa tak tahu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantaraan semua orang yang datang ke Melaka pada masa itu. Orang Cina pun reti bahasa Melayu, orang India pun boleh bahasa Melayu. Dari sudut sejarah perkembangan bahasa Melayu adalah serpihan daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang setengahnya banyak diambil daripada bahasa Arab yang lebih awal kemunculannya. Kalau benua Afrika, bahasa Urdu banyak bahasa Arab. Bahasa Melayu pun banyak dia pinjam bahasa Arab. Tolong enggak ambil kitab atas tu, kitab tu buku, kitab bahasa Arab tu. Alhamdulillah kita semua sihat walafiat. Walafiat itu bahasa Arab tu. Kita telah menggunakan bahasa Arab dalam perkataan setiap kehidupan kita cukup banyak. Salam sejahtera, salam tu bahasa Arab. Salam tu mana sejahtera dah. Salam sejahtera, salam tu sendiri bahasa Arab dah. Salam. La yasma'una fiha lawan wala ta'siman illa qilan salaman salama salam. Ada satu kejadian, sesuatu yang tidak dirancang atau sesuatu yang tak disengajakan. Kita naik kereta sewa, ada kereta sewa. Kalau di Madinah dipanggil bukan kereta sewa, kereta nupeh, kereta dipanggil kereta kambing. Kalau kini ingat jeep jenis pacuan 4 roda. Tapi jenis apa dia, dari segi kualiti rendah sikit lah, bukan style macam Frontier ke Hilux tu, kecil sikit. Biasa orang Arab bawa kambing. Kita nak murah, kita naik hot tu, naik 2-3 orang saing. Driver pun letak harga. Kita pun tak sedar, kita kecek Kelantan waktu dia ni tomok dah. Dia faham, kita tak perasan tomok tu bahasa Arab rupanya. Lepas tu malu rasa. Kita kata tomok lah dia. Kita kecek bahasa Kelantan dengan saya kita tak sedar tomok, toma'a tu bahasa Arab dah. Kita guna bahasa Kelantan tak apa, ingat orang Arab tak faham. Dalam Quran disebut yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tama'an, tomok. Kata tomok lah dia. La ma fi tama'. Maksudnya dah. Jangan salah, sebab kita tak sedar bahasa Kelantan kita banyak menggunakan bahasa Arab. Kadang-kadang orang tua kata makan gapo tu, makan orang buah apple dah, orang tua panggil buah topok. Model lagi dengan tuk nenek disebut topok. Gapo topok punya tufah. Asalnya tufah orang Kelantan sebut topok. Kita tak sedar sebenarnya banyak dalam bahasa Kelantan kita telah menggunakan pakai bahasa Arab. Baik. Jadi kata dia sebenarnya bahasa ni terhasil dengan istilah laisat tauqifiyah, bukan bersifat tauqif. Tauqif ni bukan sesuatu yang berdasarkan apa yang Rasul tu mari ajar, bukan kecak gini tak, bukan kerja Rasul ajar. Allah Taala ilhamkan kepada manusia bahasa. Sebab tu setengah orang tanya, dia kata di akhirat esok apabila buka di buku amalan kita, dengan bahasa apakah kita baca? Kita setiap hari ni malaikat tulis amalan kita ni, dia akan simpan. Cuma kita tak nampak. Disimpan seakan-akan buku tu bersama kita, sebagaimana kalau orang Tino pakai kalung, pakai loket tekak dia ada sekali. Apabila tiba hari kiamat, lalu dikatakan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah buku amalan kamu. Timbul persoalan, dia kata kalau orang itu tak reti baca, maka jawapannya dalam tafsir disebut orang tak reti baca secara automatik reti baca. Patut ada pula orang tanya, malaikat tulis tu dengan bahasa gapo? Kalau tulis bahasa Arab, patut kita boleh baca. Kalau tak, kita tidak orang Arab. Jadi benda-benda kita tak payah kita tanya. Kalau kita tanya soalan tak ada jawapannya, maka disebut takalluf. Memang kita disuruh baca dan kita boleh baca. Amu tak pasti sebab tak jumpa dalil sama ada malaikat tulis amalan kita dengan bahasa kita, sebab kita yang akan baca, atau dia tulis dengan bahasa Arab
wallahu alam. Kita nak kata putus tak tahu, tapi kita boleh baca dan masa-masa akan baca. Persoalan bahasa di akhirat kita belajar adalah hadis sahih Muslim. Apabila seseorang yang meninggal itu dikemumikan, ada dalam riwayat daripada Al-Barra bin Azib, riwayat Imam Muslim, maka datanglah dua malaikat dan bertanya, ma rabbuka, man rabbuka, wa man nabiyyuka, siapa Tuhan kamu? Adalah orang kita persoal, dia katakan malaikat tu tanya dengan bahasa Arab sebab Nabi sebut dalam tu lafaz bahasa Arab. Lepas tu kita nak jawab kan, kita faham kan. Persoalan-persoalan gitu tak perlu kita kemukakan sebab orang mati tu memang akan faham. Cuma Nabi cerita kepada kita dalam bahasa Arab sebab dia berbangsa Arab. Sama ada kita bukan Arab ataupun kita orang Arab, tapi kita akan faham soalan itu, maka orang beriman boleh faham dan dia akan jawab. Tetapi ada pun orang kafir, walaupun soalan itu boleh jadi dia faham, tetapi dia tak ada ilmu, maka dia tak boleh jawab. Maka dia mengatakan ma daraitu, ataupun ana la adri, aku tak tahu. Maka orang kafir yang mendengar soalan malaikat itu, walaupun boleh jadi soalan itu dengan wallahu alam, boleh jadi dengan bahasa Arab, boleh jadi dengan bahasa orang itu juga, dia hanya menyatakan aku tak tahu. Dalam lafaz hadis tu orang kafir tak jawab aku tak faham dah. Wahai malaikat, tak diguna bahasa aku, aku tak faham dah. Dia tak kata aku tak faham, aku tak tahu, tak ada tahu jawapan apa bagi soalan kamu. Jadi seolah-olah memberi isyarat bahawa orang kafir pun dia akan faham soalan malaikat walau dengan apa sahaja bahasa digunakan oleh malaikat, cuma dia tak boleh jawab soalan itu. Jadi bahasa ni tidak bersifat tauqifiyah, itu bersifat sesuatu yang Allah Ta'ala ilhamkan. Baik, dalam hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ali bin Hatim, Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan dia akan berkata-kata dengan Tuhannya di hari kiamat secara langsung terus, yang mana antara dia dengan Allah Ta'ala tidak ada penterjemah. Para ulama menjelaskan hadis ni, memang seseorang itu akan faham apa yang dia dengar terus daripada Allah Ta'ala, bahawa kata-kata ini berlaku secara terus. Allah Ta'ala akan berkata-kata dengan hambanya secara terus dengan tidak ada penterjemah. Timbul persoalan bahasa apa ni? Ini yang ulama sendiri tidak mahu mendalaminya sebab dia kata takalluf, membawa kepada tanattu'. Kita cuba korek benda yang Nabi sendiri pun tak beritahu. Tapi yang pentingnya apabila Allah Ta'ala soal jawab hamba dia di akhir kiamat nanti, semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tuhannya akan berkata-kata dengannya. Tidak timbul persoalan bahasa yang akan kita bertutur dengan Allah Ta'ala itu bahasa Arab ke bahasa bukan Arab, itu tidak timbul persoalan. Cuma Nabi pesan bahawa akan wujud suatu al-mukalamah ataupun al-hiwar, wujudnya perbualan, percakapan antara seorang manusia dengan Allah Ta'ala, sehingga soalan yang dikemukakan tu akan difahami. Tak ada masuk ayat lain insya-Allah pada dengan bab bahasa. Pada setajuknya ajak nak masuk kisah Nabi Musa sambung mengerti lapak Nabi Musa ni. Apabila kita berada di alam akhirat begitu, maka situasinya tidak sama dengan alam dunia. Biasa kita dengar orang sebut bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Sebenarnya pandangan-pandangan ini tidak kuat, dia masih boleh dibincangkan. Tidak ada suatu nas yang tetap menetapkan semestinya bahasa ahli syurga itu bahasa Arab, tak. Tidak semestinya. Quran menceritakan syurga betul dalam bahasa Arab dengan kaedah yang diperlu difahami dengan bahasa Arab. Nabi SAW sabdanya, kata-katanya, periwayatan hadis oleh para sahabat tentang perbuatan baginda semua dalam bahasa Arab dan perlu difahami berdasarkan kaedah bahasa Arab. Setakat ini tidak ada suatu riwayat yang jelas yang sahih bahawa adakah benar ahli syurga semuanya bertutur dalam bahasa Arab. Walaupun masyhur di kalangan kita mengatakan lughatu ahlul jannah, lughatul arabiyyah, lughatu ahlul jannah, bahasa Arab adalah bahasa ahli syurga. Ia masih menjadi tasaulat, salah satu persoalan dalam kalangan
ulama. Ala kulli hal, kesimpulannya kita tidak perlu fikir benda tu, kita serahkan kepada Allah sebab bukan urusan kita. Tapi belajar bahasa Arab adalah suatu kemestian. Ulang sekali lagi, belajar bahasa Arab adalah suatu kemestian. Sebab tu kalau dengar kuliah tafsir Dr. Zahazan selalu dia sebut, dia kata bila baca ayat-ayat ni, dia kata dia tak boleh nak cerita kecuali bagi orang yang belajar bahasa Arab akan dapat memahami indahnya, uniknya, comelnya bahasa yang ada dalam ayat itu dari segi susunan. Melainkan orang yang belajar bahasa Arab ataupun orang yang tahu bahasa Arab dan boleh menghayati keindahan seni bahasa Arab dari sudut balaghahnya, uslubnya. Jadi kalau kita nak menghayati Quran dan nak memahami hadis-hadis Nabi, bukan sekadar kita baca terjemahan, tapi kita boleh faham berdasarkan susu galu bahasa, maka kita akan dapat rasa dengan lebih. Orang kata kalau makan nasi kat jeliwa sungguh. Jeliwa sungguh maknanya kalau ada kesempatan, ada peluang untuk belajar. Belajar bahasa-bahasa lain itu atas pilihan kehendak kita. Tapi bahasa Arab memang perlu sebenarnya. InsyaAllah kita sama sebenarnya untuk ayat yang berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw